of Malaysia. Let's we flashback to the 20 to 30 years ago. It is we can get a same view. No. Why? Why? Sebabkan pembangunan. Pembangunan. What's the influence to the pembangunan? Ekonomi. Teknologi. Technology. Good. It's one. Good one. Another one? Sumber manusia. Sumber manusia. Resources. What do you mean with sumber manusia? Pendidikan. Pendidikan. Yes, that's good. Okay. So, what we will learn today is about something that about related to technology. But the basic of technology start from Education. Education. Yes, education. More specific. Knowledge. More specific. Time frame. Specific to the subject. Specific to the subject. What Language. subject? The basic of the technology. Science. Science. And another one. Mathematics. Mathematics. Yes. Yeah. Well done. Okay. So that's our introduction today. Move. Next. Okay. Before you move further, myself is Muhammad Hazim Haikal, Muhammad Azwan, Muhammad Syakir, and Muhammad Syahir Rosli. We will present to you about PPSMI. What is PPSMI? Betul. PPSMI. Anyone? Nanti betul. Betul. Terms. Stand for? Pendidikan, sains, matematik dan bahasa Inggeris. Indonesia. Indonesia. No. We are talking about Malaysia. Okay. Malaysia. A little bit correct, but the correct term is. Oh, sorry. The correct term for the PPSMI is pelajaran sains, matematik, English. Maksudnya pelajaran dan pengajaran subjek sains dan matematik itu dalam bahasa Inggeris. Okay. This is the definition. Yeah. Okay. We look the science subject, mathematics subject. We learn in English. Okay. So it is the for definition. We go move more further. A little bit detail, and for the next slide, I will include some EMK. You know EMK? Yeah, it's Animal Membership Curriculum. Okay, that's one. Okay, this is the definition. So science and mathematics subject, we use English language as their mediated language. What is mediated language? Perantaraan. Yes, that's good. In the textbook, exercise book, and also answer in the examination in all level. What is mean of all level? Tahap 1, tahap 2. Yes. Another? And also secondary, And which is at this year PMR, SPM, and UPSR. Okay, next one. This is what I got EMK. We go a little bit about the history of the PPSMI. So, who knows? Who is him? Atau Adi. Dr. Mahathir. Yes. Our seven prime minister. Our 7. 7 and also 4. Reforms. The father of pembangunan. Okay, this one. Who knows? Tengku Razali Hamdan. No. Who knows? Don't have any idea apa? Sebentar lagi saya explain more detail. And who knows? This I think if you are from the education field, Yeah. Yeah, Someone say. no. Xavier. Okay, tengok kejap lagi. Okay, we move. Another one. Okay, Tun Dr. Mahathir, 4th Prime Minister of Malaysia, lead the implementation of PPSMI after decided it on special meeting cabinet. What is meeting cabinet? Cabinet meeting, who knows? Dewan Parlimen. No. Putrajaya. No. Dewan Parlimen is persidangan Parlimen. Kabinet. Meeting cabinet. Menteri. Yes. What? Siapa dia? Tahu? Mana dia tak sebut kan? You say the menteri. Menteri. What menteri? KPT. Kementerian Pendidikan. Okay. Dia Menteri. dia answer if meeting cabinet ni adalah mesyuarat jemaah menteri, which is all the we have now 25 minister, right? Yeah. 25 minister will have a weekly meeting, and they decide on 2002 to implement PPSMI in our education system. Okay,
Why? Why Tun Dr. Mahathir really want to implement this PPSMI? And focus on Focus on 20. Okay, we know right, during our school, our teacher or even our government program in the school also put a much effort to give a positive impact of wawasan 2020. What do you think about wawasan 2020? What is meaning? Apa yang kita nak reach? Apa yang kita nak? Kita terbang. Kita terbang. Okay. Ada yang next? Memang ada kan gitu kan. Ada yang next? Segi negara maju. Menjadi? Negara maju. Yes, menjadi sebuah negara yang maju, bukan sekadar dari segi ekonomi, tapi pendidikan, politik, sosial dan sebagainya. Okay, okay, we move to the second person. Senator. YB Senator Tan Sri Datuk Sri Dr. Musa panjang nama dia. Muhammad Minister of Education on 2002. Okay, what is the difference if YB Senator and YB Menteri? Senator bukan cara. ahli parlimen. Bukan ahli Parlimen. parlimen. So dia dilantik atas dasar kapasiti seorang senator. Good one, that's good. Okay. So what is it? PPSMI is a good thing, but there is much of weakness during of 6 year of implementation. Scenario 2009. So when on 2009, he said to the reporter, he said to the media that PPSMI is good, but there is much weakness during the implementation. Maybe some of the weakness is the student do not understand the English terms, or that time we are really still not have more sources. Yes. Okay, so it is what he said on 2009. Okay, the next person. Okay, the next person. Ongkui Teguhan. Macam? Okay, kenapa macam Mat Saleh? Okay, he is the one keturunan ataupun kerabat diraja Hunus. Faham? Kan? England. Kerabat diraja Johor. Before he entered the academician field, he was a soldier. He was a soldier for the Johor Royal Soldier, you know? Askar Timbalan Sosial Negeri Johor. Johor Military Force. Johor Military Force. So I think they don't know much lah about that because he is from. Johor. So what he said, PPSMI cannot improve the student understanding in the subject. Development of English should be done in English subject itself. So during that time, Allahyarham Professor Diraja Abdul Aziz said, and he made a book. He made an article about PPSMI, the weakness, why he can implement, why he disagree with the government decision to implement PPSMI. Okay, so the books, I think it's sensitive. So I think if you want to know more, you Google itself. Okay, because it's I read scientific and it's sensitive because it's like related to the political sensitive lah. Okay, so I think it's not suitable for me to tell the books about the books in this class. Okay, that's one. So the purpose of PPSMI, like I said just now, Wawasan 2020. And then what do you think about this teacher? Geography. Standardized for orang using the English subject. Standardized and ada two terms lah. Standardized and be able to compete with another country. Okay, Tun Dr. Mahathir give the example of India, Singapore, and for sure United Kingdom lah. Okay, he said that we need to be compete with this country and copy their system and also learn from their system. This is what Tun Mahathir said. Okay, what do you think about the third picture? Books. Books. Knowledge. Love to read. Okay, I give example. If one of the ustaz or ustazah, what language that they need to master? Arab. Yes, because of what? Because of most of the kebanyakan subjek tu di dalam bahasa Arab lah. Yes, kebanyakan subjek bahasa Arab. Tapi I go to more specific because of most kitab
our kitab, not just Quran, but also kitab from Usuluddin or maybe fiqh, is more on in Arabic language. So same goes to the technology, science and mathematics. They use a lot of books in English. Okay, okay. The last one for the English language. Tun Dr. Mahathir said he wants nation to compete and also master the English language because of what? Why we need? Why you think we need to? International language. What? International language. International language. Okay, the correct term is lingua franca. He said on the media that time that we must master the lingua franca to be able to globalization, for the globalization of the Malaysia citizen itself. Okay, so bila kita master dalam bahasa Inggeris, we can go anywhere. We can go to the UK, we can go to the Western or Middle East for looking for the job. Okay, I think that's all from me. Asal lupa. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Okey, terima kasih kepada Cikgu Azim menerangkan berkaitan dengan maksud apa itu PPSMI. Okey, sedia maklum semua tahu kan berkaitan dengan PPSMI? Baiklah, semua sedia maklum PPSMI ni merupakan satu dasar yang dah lama dipupuk, dah lama dilakukan oleh zaman Dr. Mahathir, betul? Jadi dalam era globalisasi pada kali ini, bahasa Inggeris daripada dulu lagi bahasa Inggeris merupakan bahasa yang mendominasikan bahasa di seluruh dunia. Jadi bila kita nak ke luar negara pun kita perlu bercakap dalam bahasa Inggeris. Betul. Okey. Walau bagaimanapun bahasa Inggeris juga di dalam negara ini merupakan satu cabaran kepada tak kisahlah beberapa kaum. Bahasa Inggeris merupakan satu cabaran untuk murid ataupun people memahami bahasa tersebut. Betul tak apa yang saya beritahu? Betul. Okay. So kita kena learn daripada situ. Jadi untuk implementation, implementation. Jadi pelaksanaan ke dasar PPSMI. Jadi saya dah beri dua subtopik, iaitu teacher perspective of the implementation of PPSMI. Apa pandangan guru terhadap pelaksanaan PPSMI? Dan yang kedua adalah problem barrier in implementing PPSMI effectively. Apa masalah dan halangan dalam pelaksanaan PPSMI secara berkesan? Saya akan terangkan. So next. Okey, sebelum itu saya nak bagi rakan-rakan saya mendalami bagaimana atau cara dasar-dasar tu diwujudkan. Okey, jadi yang kita di sini ada top down implementation of change. Okey. So yang pertama adalah Education Ministry Official. Apa itu? Apa tu Education Ministry Official? Kementerian Pendidikan Rasmi. Okey, terima kasih. Ya, betul. Education Ministry Official iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia. So dasar-dasar yang berkaitan dengan pendidik akan dirancana oleh pihak kementerian. Okey, dasar mereka lakukan, kuasa dalam sistem pendidikan di Malaysia pun digubal oleh kementerian. Betul. Jadi siapakah Menteri Pendidikan kita sekarang? Sekarang Puan Fazlina Fazlina Siddiq. Puan Fazlina Siddiq yang baru saja menjawat jawatan pada 3 hari bulan 12. Okey, jadi dia adalah Menteri Pendidikan Malaysia, betul? Jadi dialah yang mengubah dasar tersebut, tapi berbincang dulu bersama kementerian. So yang boleh menasihati beliau adalah di kalangan jawatan-jawatan kuasa bawahan. Jadi yang boleh menasihati menteri bagi mewujudkan dasar tersebut adalah Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Jadi siapa Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia kita yang baru saja dilantik pada 30 September saya rasa. Fazlina Siddiq. Menteri itu Datuk Fakhruddin Ghazali. Jadi kita ada dua orang muka baru di sistem pendidikan Malaysia, orang atasan. Jadi kita dah tahu dah dasar yang nak dikemukakan. Jadi dasar yang dilakukan oleh pihak atasan tersebut akan melalui JPN. ya, State District Education. So contohnya JPN,
Apa lagi? PPD. Itu bawahan dia. Nanti. Okey, pengalaman untuk state and district education ni adalah dia mengikut arahan. Okey, pihak organisasi tersebut mengikut arahan daripada pihak atasan untuk bermeeting ataupun bermesyuarat adakah dasar tersebut boleh dilakukan di sekolah-sekolah yang berada di Malaysia. Okey, selepas itu barulah terus kepada pihak Sekolah. principal Guru and besar. administration. Betul. Siapa school principal? Pentadbiran sekolah. Pentadbiran sekolah. Contoh cikgu Oh, Sajudin. Jawatan. Pengetua. Sekolah. Okey. Bawah pengetua ada guru penekanan. Siapa yang bertanggungjawab bagi mengikut dasar ini? Pengetua pentadbiran. Penekanan pentadbiran. Okey. Di bawah guru Okay. penekanan pentadbiran ada lagi yang bertanggungjawab. Okey. Ya. Guru bidang kita ada 4. Itu bidang. Apa dia guru bidang? Yang dapat 4. Sains kemanusiaan. Sains, matematik, matematik, bahasa dan sejarah. Tanam. kan? Sekarang Sejarah. Ya, Sejarah. Ya. Bukan. teknologi, Bukan. teknologi. Sains of Teknologi sosial. sosial. Kemanusiaan sosial. Jadi siapa di antara 4 guru kanan bidang ni, siapa yang bertanggungjawab untuk memastikan dasar tersebut di-apply oleh sekolah-sekolah? Pengetua. Bahasa. 4 guru bidang. Betul bidang bahasa. Guru kanan, Bukan pentadbiran. sains dan sosial. Sains dan sosial. Sains dan matematik, sorry. Okey, itulah dia. Jadi itu faham? Selepas tu barulah dia dasar tersebut di-apply oleh pelajar-pelajar sekolah. Itulah dia. Okey, faham semua? Faham. Okey. Jadi satu topik yang saya berikan adalah teacher perspective the implementation of PPSMI. Apa pandangan guru-guru terhadap implementation of PPSMI? So yang pertama, majority of the teacher were not supportive and agree to change back the teaching medium to Malay language. Kebanyakan guru-guru di Malaysia kebanyakan guru-guru di Malaysia tidak support, tidak menyokong. Majority majority tak whole, tak semua, tapi majority tak support and bersetuju untuk the teaching medium to Malay language. Mereka nak juga bahasa kebangsaan ni, bahasa Melayu ni diguna pakai dalam pengajaran PNP, sains dan matematik. Okey. So kiranya guru-guru ni memang faham terhadap sistem pentadbiran di sekolah. Okey. Okay, so next, lack of infrastructure and facility in properly implement PPSMI. So lack of infrastructure. Apa dia yang kamu faham pasal infrastruktur ni? Kemudahan. Kemudahan, Facility facility. yang teruk, resources yang teruk. Lagi selain daripada tu, selain daripada facility bagi seorang guru, macam-macam kenapa dia nak properly implement PPSMI? Kamu anggap kamu ni seorang guru. Bahan tak ada. Kamu dah sibuk mengajar ni, tiba-tiba PPSMI, murid-murid tak boleh, tak apply lagi untuk memahami bahasa Inggeris. Macam mana kamu nak buat? Kurangnya sources. Ya betul. Jadi macam mana? Maksudnya kita nak meningkatkan kefahaman seorang murid berapa dalam kelas seorang murid tersebut. Bagi dia cakap Inggeris. Bagi dia macam cakap Inggeris bagaimana? Takkan kita nak terus bagi dia cakap Inggeris, betul tak? Ajar. Ajar, betul tak? Kita kena mengajar terus. Selain secara tak langsung, nanti apabila kamu dah ada PNP, betul tak? Ada schedule masing-masing, ada jadual seorang guru masing-masing. Betul tak? Jadi macam mana kita nak mengajar murid-murid ni bagi dia lebih mudah faham berkaitan dengan bahasa Inggeris ni? Kita sebagai seorang guru subjek tu kena mahir Inggeris juga. Kena mahir itu satu. Betul. Betul. Betul lah tu. Okey. So itulah cara dia. Selain daripada itu adalah masa. Itu yang paling penting bagi seorang guru sekarang. Masa seorang guru sekarang di apa? Siapa tahu? Dikurangkan. Dicaburi. Masa seorang guru sangat Dicaburi. Okey, kita sedia malu dalam era current issue sekarang Current ni. issue. Seorang guru Dicabuli. dia cerita macam Masa-masa. tu lah. Okey, masa balik dari sekolah ada program lain dan tak tu nak buat tuition, betul tak? Betul. Untuk memastikan PPSMI ni dahulunya dicapai. Dicapai. Dahulunya lah cerita je. Okey. Cerita je. Okey. Tak ada tahu.
Seterusnya, high percentage of students who are weak in math and science due to poor command of English. So peratusan student yang lemah dalam math dan science to a poor command of English. Jelas menunjukkan murid lemah dalam matematik dan sains ini disebabkan oleh bahasa. Okay. Senang cerita terminologi yang ada dalam subjek silibus tersebut yang membuatkan student ni apa pun, padahal dia tahu benda tu dalam bahasa Melayu, tapi bila bahasa Inggeris ni jadi bodoh, jadi stupid. Betul kan? Betul. Cara betul. Saya bukan saya cakap apa, tapi kita dah pernah praktikal. Kita dah pernah praktikal dan kita tahu. Okey, jadi bila okey, saya cerita pengalaman saya kamu semua mesti tahu, betul tak? Jadi saya pernah masa peringkat awal kita praktikal, kita akan ikut mentor untuk jalan di sekolah, betul tak? Kita perlu tahu mengajar, cikgu mengajar, betul tak? Semasa saya berjalan, saya tengok cikgu bahasa Inggeris ni mengajar. Dia mengajar, murid tak faham, dia cuba untuk explain dalam bahasa Melayu. Betul tak cakap saya? Betul. Bagi murid tersebut faham, lebih mudah faham. Okey, betul, contohnya lah. Okey, dia explain, dia jelaskan dalam bahasa Melayu. Itu dia. Itu dah. Okey, next. PPSMI will cause large achievement gap among students. So PPSMI ni menyebabkan deras achievement. Okey, jurang yang besar terhadap student. Okey. Okey, saya ini jurang yang besar ni saya sendiri bercakap 2 hari lepas saya call dengan mentor saya terhadap PPSMI ni. Dia lebih senior. Jadi seperti mana yang Cikgu Azim cerita. Cikgu Azim tadi ada cerita pasal PPSMI ni boleh digunakan sekiranya resources ni cukup. Okey. So saya tak langsung guru-guru pun boleh apply dia punya dasar ni, betul tak? Jadi betul kata Azim. So cikgu yang saya call ni adalah mentor saya, dia orang lama, guru yang dah lama berkhidmat. So dia tahu PPSMI ni ada segelintir guru ada segelintir guru faham, ada segelintir guru suka akan dasar ni. Tetapi kualiti dan juga dasar-dasar kualiti dan juga objektif tidak tercapai. Itu menyebabkan dia tak ditukarkan kepada dual language program dia. Nanti teacher ni akan explain lah. Okay, surprise. Okay, so sebelum tu faham ya? Okay, the implementation perspective. So next. Okay, kita teruskan kepada slide saya yang terakhir adalah problem barrier in implementing PPSMI effectively. Apa masalah, apa halangan terhadap implementing of PPSMI secara berkesan? Okay, yang pertama, teacher prefer to teach in Malay language that is student understanding. So apa yang kamu faham kaitan dengan subtopik yang pertama ni? Cikgu pakai bahasa Melayu. Ya, seperti mana, terima kasih saudara Redha. Betul. Okay, kita nak cikgu sendiri pun ada sedikit yang mana diguna pakai oleh subtopik yang pertama ni. Kebanyakannya di bandar atau luar bandar? Luar bandar. Betul tak? Ada juga kebanyakan di majoriti di luar bandar, betul tak? Yang kurang mahir berbahasa Inggeris. Okey. Jelas menunjukkan secara tak langsung murid lebih mudah faham. Okey, dan secara tak langsung juga murid pun, kalau kita cerita dekat sekolah yang luar bandar ni, di Malaysia ni ada yang tak minat langsung dan tak faham langsung apa yang guru mengajar dalam bahasa Inggeris. Cari tak cakap saya? Betul. Itu saja. Okey, so next. Okay, the most of the students at the same time was not good in English. Okay, that make it hard to interpret and learn math and science content in English. So kebanyakan student at that time tidak baik dalam berbahasa Inggeris. So secara tak langsung dia murid tersebut begitu susah untuk interpret, untuk hadam dalam pembelajaran math and science in content in English. Okay, faham ya? So next, lack of well prepared teachers. Yang ni berkaitan dengan guru. Okay, siapa faham apa subtopik yang diberikan? Lack of well prepared teachers. Selalunya kalau cikgu ni yang
berbahasa Melayu yang fasih berbahasa Melayu, selalunya dia akan bila masuk kelas tu dia boleh cerita je terus, terus mengajar. Tapi bila nak kena mengajar dalam Inggeris ni dia jadi masalah lah untuk cikgu tu sendiri. Ya, betul. 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 Okey. Okey, terima kasih. Saya pada tu ada sesi. Ya. Tadi bagi dia lihat sikit. Macam point Cik Reza. Saudara Reza, okey. Tapi daripada segi pahaman saya, mungkin sebelum ni contoh seorang cikgu tu yang mengajar sains darjah 3. So dia dah mengajar sains darjah 3 selama 10 tahun. Dia dah khatam buku tu. Jadi bila sampai PSMI ni dilaksanakan, banyak term-term sains yang saya fokus pada sains lah, sebab sains banyak area special. So dia akan mengganggu dia punya khataman tu, yang mana dia kena mengajar khataman. Betul tak? Terus katakan. Khataman bukan sunat. Akan jadi cikgu baru yang kena hafal balik, khatam balik buku teks sains. Salah. Okey, betul. Dua-dua jawapannya adalah betul. Terima kasih. Okey, saya Tadi dia balik. sekarang mesti betul. Okey, situasinya adalah guru ni okey kelas listen Okey. Okey, kita dah nak habis dah. Okey. Seorang guru hadir di sekolah bandar yang memang mahir dalam bahasa Inggeris. Okey, mahir dalam bahasa Inggeris, dia dah ada pengalaman secara beberapa tahun di sekolah bandar dan perlu dipindahkan ke sekolah, saya tak cakap luar bandar ke apa, yang penting yang dia lemah dalam bahasa Melayu. Bahasa Inggeris. So secara tak langsung skill. Okey, skill dalam seorang guru tersebut dalam mahir dalam bahasa Inggeris ni secara tak langsung dia jadi apa? Berkurang. Dia berkurang lagi. Kita dah ada pengalaman berbahasa Inggeris di sekolah yang baik, yang tumpul, okey? Tumpul dan tak yakin untuk mengajar dalam bahasa Inggeris, secara tak langsung dia mengajar dalam bahasa Melayu. So untuk recap balik dalam bahasa Inggeris tersebut di sekolah luar bandar amat sukar sekali. So secara tak langsung guru sendiri pun, guru yang dipindahkan tu pun akan jadi apa? Ada struggle untuk berbahasa Melayu juga. Okey, faham itulah dia contohlah soal guru dia. Okey, so next, decreasing in quality of teaching and learning of math and science as both teacher and student facing difficult in English. So penurunan kualiti yang mana kita berbincang tadi, penurunan kualiti dalam pengajaran dan memahami subjek science and math, both teacher and student facing difficult in English. So, okay, saya explain kat sini ada dua karakter kat sini, mengajar dan juga menerima. So, guru dan juga murid. So, guru ni dia ada pengajaran dia ada skill dia tersendiri, betul tak? Okay, skill dia tersendiri untuk memastikan murid-murid faham. Jadi murid yang secara tak langsung ni, bila murid sendiri tak faham apa yang guru mengajar, so guru sendiri akan jadi tak ada kualiti dan juga stres untuk mengajar murid yang tak faham berlarutan, betul tak? So secara tak langsung dia akan menyebab apa dia? Penurunan kualiti terhadap dua side tersebut, guru dan juga pengajaran. Ya, itu keburukan PSMI. Okey, dan yang terakhir, the effect of national language mainstream on student. Okey, sedia maklum, bila kita tak faham ini problem barrier yang amat penting sekali dekat PSMI. Okey, sekiranya kita tak faham, kita tak mahir dalam berbahasa Inggeris, student kita sendiri tak faham dalam berbahasa Inggeris. Okey, secara tak langsung untuk long term untuk jangka masa yang panjang, murid tersebut akan kurang fasih bahasa Inggeris dan menyebabkan untuk communication dengan orang luar susah. Apa terjadi pada negara kita bila berlakunya macam itu? Penyusutan ekonomi. Ya, betul. Selain daripada itu, Kurangnya cuti pandai. ya, betul. Dan yang terakhir, boleh bagi idea? Wawasan 2025. Wawasan sasaran kita menjadi penurunan disebabkan oleh ekonomi dan juga industri. Itu contoh yang saya bagi. Okey, terima kasih daripada saya. Terima kasih. Before you proceed, antara jumpa kan dia memanfaatkan bahasa Indonesia. So, unit on PSMI, what is your step? Untuk negara tersebut, negara kita. Okey. Untuk pendapat saya untuk negara Jepun Okey.
kalau kita tengok negara Jepun kita dalam negara Jepun negara tersebut memang dia praktikan bahasa ibunda dia sendiri, betul tak? Ya. Bahasa memang menyuruh kita bercakap pun dalam bahasa dia bercakap